ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita. Ini atas nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat nyawa dan nafas. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat masih lagi diberikan kepada kita duduk di bulan barakah ini, di bulan Syaban. Yang mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita dengan keberkatan. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab ataupun fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pengajian di dalam kitab Risalah Jami'ah bagi tahun 1 di Madrasah Darul Hasani Shah Alam. InsyaAllah kita mulakan pengajian kitab ini dengan bacaan doa, mudah-mudahan diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'aluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah ومرضاته وقربه وثوابه اللهم امين. اللهم ارزقنا هداية للصواب وصدقا في القول واخلاصا في النيات والاعمال. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mulakan pembacaan kitab ini, mukaddimah daripada bulan lepas, dan kita akan sambung pada malam ini berkenaan dengan tajuk di bahagian yang pertama, iaitu Usuluddin, bahagian Usuluddin. Jadi dalam pengajian fardu ain ini secara asasnya mestilah kita fahami bahawa agama yang kita yakini ini agama Islam ini, dia mempunyai rukun dia. Jadi itu dipanggil sebagai asas agama. Jadi agama kita ni dia ada iman, dia ada Islam, dan dia juga ada ihsan, dan juga ada perincian dan juga perbahasan di dalam perkara-perkara tersebut. Akan tetapi yang kita nak bahas pada malam ini adalah berkenaan dengan rukun Islam itu sendiri. Apakah rukun Islam yang telah disebut oleh ulama kita? Jadi kita melihat dulu apa yang disebut oleh muallif rahimahullah taala, iaitu pengarang kitab ini. Disebut arkanul islami khamsatun, iaitu rukun Islam itu ada 5. Apa dia rukun itu? Apa dia arkan, rukun ataupun tiang pasak? Dalam agama kita ni ada tiang dia. Jadi kalau tiang itu tak ada, seperti mana kita buat rumah contoh dia, tak ada tiang, maka satu-satu rumah itu akan roboh ataupun tidak akan kukuh. Begitu juga solat yang kita buat itu dipanggil sebagai imad. As-salatu imaduddin. Solat itu sebagai tiang kepada agama. Jadi begitu dalam Islam itu dia ada dia punya tiang-tiang dia ataupun dia punya pondisi. Dia punya dasar-dasar dia. Dengan kita mengamalkan tiang ini ataupun rukun-rukun ini, maka ia akan menjadi teguh. Ini agama Islam itu menjadi teguh. Sebab itu disebut di awal kitab ini bahagian Usuluddin, usul agama, iaitu kita mempelajari tentang rukun Islam itu sendiri. Yang mana rukun Islam itu ada 5. Ini disebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan juga kita boleh rujuk dalam hadis 40 Imam Nawawi, dalam hadis Arba'in. Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan berkenaan dengan hadis yang mana didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh Jibril alaihissalam. Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jadi Jibril bertanya tentang iman, tentang Islam, dan juga tentang ihsan. Dan juga disebutkan dalam hadis itu buniyal Islamu ala khamsin. Dalam hadis yang lain dalam kitab yang sama, buniyal Islamu ala khamsin, iaitu terdiri ataupun dibina Islam itu di atas 5, yakni 5 perkara.
Ya, yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Dalam hadis disebut syahadati an la ilaha illallah. Yakni ma'buda bihaqqin fil wujud. Iaitu kita menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, yakni sebenar-benar kita meyakini Allah Ta'ala itu wujud. Bagaimana kita meyakini Allah Ta'ala itu wujud, nanti kita akan sebutkan bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun Islam pertama adalah syahadah. Apa dia syahadah? Iaitu penyaksian, ya, la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yakni tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang menghidupkan kita, tiada Tuhan yang memberi makan kepada kita, tiada Tuhan yang memberi manfaat, memberi mudarat, tiada Tuhan yang selayaknya disembah, melainkan Tuhan yang setiap hari memberi nikmat kepada kita, yang memberi hidup ini kepada kita, yang memberi kepada kita makan dan minum, yang memberi kita sihat, yang memberi kita sakit, memberi kita susah, memberi kita kaya, memberi kita senang, memberi kita sukar, semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan yang paling asas yang mesti ada pada orang awam. Kerana itu kita mulai kitab ini dengan asas dahulu. Bagaimana kita nak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu mengamalkan konsep syahadah. Ya, syahadah ini yakni asal perkataan syahidah, ya, meyakini syahidah. Apa dia syahidah? Syahidah maksudnya menyaksikan. Yakni pertama menyaksikan dengan hati kita. Bagaimana menyaksikan dengan hati? Meyakini dengan hati, ya, bahawa apa yang berlaku di atas dunia ini, hatta kita berada pada zaman ini, zaman duduk di rumah ini, zaman virus ini pun datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang terkadang kita terlalu memikirkan dia datang daripada mana, dia dibuat oleh siapa, tapi hakikatnya semua datang daripada Allah. Ini mesti kita yakin. Yang paling asas, ya, meyakini dengan hati. Itu dikatakan, itu disebut sebagai syahadah. Ya, meyakini itu meyakini dengan maksud 100% yakin semuanya datang daripada Allah. Dan selain daripada Allah tidak akan memberi kesan, memberi bekas. Itu kita kena faham. Ya, sebab kalau kita lihat, ya, pada hari ini ramai yang bila melihat kepada sebab dia tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang mesti kita betulkan. Jadi yang berlaku hari ini, contohnya orang sakit kena coronavirus, itu semua datang daripada Allah. Dan setiap benda yang Allah Ta'ala takdirkan itu semua ada hikmahnya. Yang sakit ada hikmahnya, yang sihat ada hikmahnya, yang meninggal pun ada hikmahnya. Semuanya datang daripada Allah. Ini mesti yakin. Yakin mesti dalam keadaan jazam, tetap. La raiba fi, tidak ada keraguan pada keyakinan kita. Kita tak boleh ragu pula. Kita tak boleh ragu. Dia ke Allah yang buat virus ni contoh. Jadi benda-benda sebegini kita kena betulkan. Semuanya datang daripada Allah. Jadi itu penyaksian, ya, kita kata la ilaha illallah, ya, ataupun dalam maksud yang lain la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. La mawjud illallah, tidak ada yang wujud melainkan Allah. Ya. Kerana apabila Allah menjadikan sesuatu di atas muka buminya ini sebagai cermin, ya, kepada sifat-sifat kehebatannya, sifat-sifat ketunggalannya. Ya, seperti contoh Allah menjadikan kita berpasangan kerana Allah nak menyatakan dia esa. Ya, Allah Ta'ala mencipta sesuatu itu bersebab nak menunjukkan dia itu esa, tidak perlu kepada yang lain. Ya, Allah Ta'ala itu, ya, qiyamuhu binafsih, tidak memerlukan kepada yang lain. Kita bila sakit memerlukan ubat. Kita bila tak bahagia, kita nak orang yang menyayangi kita. Jadi benda-benda seperti ini, ya, apa yang Allah Ta'ala buat, takdirkan di atas muka bumi ini, mestilah kita yakin 100% semuanya datang daripada Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita ulang sikit. Kita pun dah baca tentang bab ini. Dan juga meyakini Nabi SAW itu adalah Rasulullah SAW. Ya, meyakini. Ya, dan meyakini Nabi SAW itu seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan
kamu itu wahai Muhammad, ya, rahmatan lil alamin, melainkan menjadi rahmat, ya, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh umat, ya, menjadi rahmat bagi sekalian alam ini. Dan juga Nabi SAW diutuskan, ya, ba'athahullahu ila kafatil jinni wal ins, diutus kepada seluruh, ya, kepada seluruh jin dan juga manusia. Ijma'an, perkara ini disepakati secara ijma'. Maknanya ulama-ulama bersepakat bahawa Nabi SAW itu diutus, ya, bagi seluruh makhluk yang mukallaf di atas muka bumi ini, yakni jin dan juga manusia. Dan juga disebut dalam pendapat Imam Subki rahimahullah, beliau juga berpendapat Nabi SAW ini juga diutus, ya, kepada malaikat. Jadi menjadi rasul kepada para malaikat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liyakuna lil alamin nadhira, yang mana Nabi SAW itu Allah Taala jadikan bagi seluruh alam ini, maknanya bagi seluruh makhluk ini nadhir, pemberi, ya, pemberi peringatan. Dan juga dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, wa ursiltu ilal khalqi kafah, aku ini, kata Nabi SAW, diutus pada seluruh makhluk. Kerana itu ada ulama yang berpendapat Nabi SAW ini bukan saja diutus pada jin dan manusia, akan tapi diutus kepada para malaikat. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu asas, ya, apabila kita meyakini Nabi SAW, maka ulama-ulama mengatakan bila kita bersyahadah, pertama asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita meyakini Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah, maka sebenarnya telah lengkap sebahagian, maka sebenarnya telah lengkap, ya, telah lengkaplah agama ini bila kita mengucapkan dua kalimah syahadah. Sebab itu rukun dua kalimah syahadah ini adalah rukun yang sangat besar. Bagaimana kita katakan telah lengkap agama? Pertama, bila kita, ya, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, sebenarnya kita telah menyatakan bahawa diri kita ini benar-benar, ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Bulat-bulat kita meyakini Allah, ya, yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita, memberikan kehidupan ini, memberikan bahagia susah. Dan yang kedua, bila kita bersaksi tiada nabi, ya, bahawa yang Allah Taala utus itu, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi SAW itu diutus sebagai pesuruh Allah, maka kita telah, ya, kita telah apa? Kita telah membulatkan keyakinan kita, meyakini pertama, ya, kata ulama, kita telah meyakini bahawa telah adanya malaikat. Kita telah yakin dengan para malaikat. Kenapa? Ya, ulama menyebutkan, bila kita menyebutkan, ya, bahawa Nabi SAW itu kita yakini, ya, kita yakini Nabi SAW itu, kenapa dianggap telah beriman kepada para malaikat? Kerana malaikat yang, ya, yang paling terbaik dicipta oleh Allah SWT, malaikat Jibril itu, ya, datang membawa risalah nubuwah, risalah kenabian, ya, kepada para nabi terdahulu, dan membawa mukjizat yang agung, iaitu Al-Quran, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ni mesti kita faham, ya, bahawa apa yang disebut oleh ulama, kenapa bila kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita dianggap percaya kepada, ya, para malaikat, iaitu berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh para malaikat itu, menyampaikan risalah kenabian kepada para nabi dan kepada khatimur rasul, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah, ya, Allah hantar para malaikat, dan Nabi SAW sendiri menjadi nabi, ya, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat yang terbaik, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sebab itu bila mengucap dua kalimah syahadah, sebenarnya kita telah meyakini adanya malaikat, ya. Dan juga termasuk malaikat-malaikat yang lain yang wajib kita beriman secara tafsil, 10 para malaikat itu, yang nama-namanya disebut di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seterusnya, ya, inilah kalimah yang bila ditimbang,
Ya, bila ditimbang oleh Allah SWT di akhirat, kalimah ini sangat berat. Kerana dengan kalimah ini telah menyebabkan ya, seseorang itu meyakini di dalam seluruh kehidupannya hanya pada Allah, ya, dan juga pada utusan Allah, maka lengkaplah rukun iman dan juga rukun Islam. Nanti rukun Islam itu adalah sebagai amal tatbiqi, iaitu sebagai amalan praktikal, ya, atas keyakinan kita, seperti solat, seperti puasa, seperti zakat. Dan ulama juga mengatakan bila kita menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebenarnya kita telah percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya, kerana Nabi SAW, Allah telah wahyukan Al-Quran yang agung, maka Al-Quran itu isi kandungannya meliputi kitab-kitab yang sebelumnya. Yakni meliputi kitab Taurat, meliputi kitab Zabur, meliputi kitab Injil, dan seterusnya diberi tambahan. Sesiapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitabullah. Dengan membacanya dianggap sebagai ibadah. Ya. Kita tak payah fikirlah nak baca kitab Taurat ke, nak baca kitab Injil ke, nak baca kitab Zabur ke. Cukup kita baca Al-Quran, itu telah memadai. Bahkan Al-Quran itu ya, mempunyai fadilat yang lebih hebat daripada kitab-kitab terdahulu. Inilah ya, bentuk dan contoh kenapa ulama mengatakan bila kita kata ya, kita yakin Nabi SAW itu sebagai utusan Allah, kita dianggap beriman kepada Nabi, kita telah dianggap beriman kepada kitab yang terdahulu, termasuklah susuf Nabi-Nabi terdahulu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya, utusan Allah, maka kita telah, kata ulama, kita telah meletakkan diri kita telah meyakini para nabi terdahulu. Nah, kita tidak menyebut pun nabi-nabi terdahulu, kita tak perlu sebut, ya, tetapi memadai akidah seorang Muslim itu bila dia bersyahadah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebenarnya dia telah meyakini nabi-nabi terdahulu. Ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam juga disebut ya, sebagai khatamun nubuwah, cop kenabian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi yang mengesahkan dakwah nabi-nabi terdahulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya, telah izinkan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Ya. Kenapa? Kata ulama, nabi setelah mana Allah uji pada tahun tersebut dipanggil sebagai Amul Huzun, sebagai tahun kesedihan, maka Allah Subhanahu wa taala telah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi yang lain, untuk memberitahu kepada nabi-nabi yang lain, dan untuk memberitahu kepada Nabi SAW bahawa inilah ya, nabi-nabi terdahulu yang dulunya susah berdakwah, ya, dahulunya senasib dengan kamu, supaya memberi motivasi dan semangat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu bila kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebenarnya kita telah benar-benar menyaksikan, kita benar-benar beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Dan juga bila kita menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata ulama, kita juga telah benar-benar beriman dengan hari kiamat, kerana tanda-tanda kiamat hanya diketahui, ya, tanda-tanda kiamat ini hanya diketahui dan diberitahu secara teliti dan perinci oleh baginda Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita lihat ya, bagaimana guru-guru kita khususnya di akhir zaman ini begitu banyak memperingatkan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Terlalu banyak ya, memperingatkan tentang hadis-hadis akhir zaman, tentang fitnah munculnya Al-Mahdi, tentang fitnah Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa AS, tentang fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian nanti berlaku banyak lagi peristiwa yang besar di akhir zaman, yang mana peristiwa-peristiwa ini diperingatkan oleh Nabi SAW. Sebab itu bila kita menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, kata ulama, kita telah mengimani perkara-perkara berkenaan dengan hari kiamat yang telah diberitahu ataupun yang telah diberitakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian apabila kita menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga kita telah mengimani rukun iman yang keenam, iaitu percaya kepada qada dan qadar. Ya, percaya kepada qada dan qadar. Percaya kepada qada dan qadar ini telah dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah seseorang itu ketika mana menerima takdir. Nabi SAW menyebut dalam banyak hadis berkenaan dengan adab seseorang menerima takdir, dan diajarkan oleh Nabi SAW berkenaan dengan adab-adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditimpa musibah, maka hendaklah kita bersabar. Diajarkan kepada kita sifat ridha, diajarkan kepada kita sifat bila melakukan dosa disuruhnya kita taubat dan istighfar. Inilah bentuk keimanan kita kepada kerana itu beruntung apabila kita mengucapkan syahadah ini. Yakinlah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, dengan keyakinan ini maka akan masuk seluruh keyakinan yang ada pada rukun iman. Bila menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita telah meletakkan diri kita yakin kepada Allah, yakin kepada para malaikat, yakin kepada kitab, yakin kepada para nabi dan rasul, yakin kepada hari kiamat, dan juga yakin kepada qada dan qadar Allah. Maka itulah secara ringkas maksud syahadah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagian ulama mengatakan secara amali, secara tatbiqi, secara perbuatan yang kita nak buat bila mana kita meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, adalah kita ittiba'us sunnah, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini sangat penting. Hatta dalam kita bermuamalah, muasyarah, kita hidup dalam kekeluargaan, bagaimana kita hidup dalam suasana berkawan, bagaimana kita hidup dalam suasana kita berjiran, suasana kita bermasyarakat. Begitu juga kita duduk dalam mana-mana bidang sekalipun, untuk kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Dan begitu banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW daripada makan. Nanti tuan-tuan boleh buka kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah. Dalam kitab itu banyak menerangkan berkenaan dengan doa-doa, zikir-zikir, adab berkenaan dengan adab seseorang ketika mana dia melakukan sesuatu perbuatan itu. Diajar doanya oleh Nabi SAW daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur, daripada kita makan, habis makan, kita masuk tandas, keluar tandas. Perkara-perkara ini sangat besar, kerana mengikuti sunnah Nabi ini dianggap sebagai benar-benar mengimani Nabi kita SAW. Dan juga disunnahkan kita mengamalkan sunnah, khususnya di akhir zaman, semampunya. Seperti sunnah-sunnah kita berpakaian, sunnah kita mengikuti Nabi SAW daripada segi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kehidupan kita. Kita mengamalkan sunnah-sunnah, kita kecil sunnah sehingga sebesar-besar sunnah, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka ulama mengatakan daripada sunnah-sunnah ini akan menghasilkan barakah, akan menghasilkan keberkahan dan turunnya rahmat dalam kehidupan kita. Sehingga disebut dalam hadis Nabi SAW, orang yang pahalanya. Khususnya kita di akhir zaman, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati. Siapa yang menghidupkan sunnahku di kala berlakunya kerosakan di kalangan umatku. Yakni pada hari ini, kerosakan yang berleluasa pada hari ini. Kalau kita lihat mungkin wabak yang Allah Ta'ala turunkan ini oleh kerana dosa-dosa kita, oleh kerana dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Maka dengan mengamalkan sunnah, ketika mana rosaknya umat ini, walaupun satu sunnah, inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin, kata Nabi SAW. Maka pahalanya seperti mana 100